Hai semua, nama saya Cikgu Shirley dan dalam video ini, Cikgu akan membincangkan Kertas Percubaan Matematik 2021 bagi Negeri Melaka soalan 1 hingga 10. Jom kita mulakan. Mari kita lihat soalan yang pertama. Bundarkan 4.068 betul kepada dua angka bererti. Jadi kita kira dari sebelah kiri hingga ke kanan 4.0 sampai sini. Jadi 4.068. Jadi di sini. Okey, kita lihat di sebelah kanan 6, digit 6 ni kita perlu tambah 1 ke sini. Okey, jadi menjadi 4.1. Mengapa perlu tambah 1? Kalau ini lebih daripada 4 iaitu 5 atau 6, 7, 8, 9, kita mesti campur 1. Okey, round up. Okey, jadi jawapan ialah B, 4.1. Ini ialah dua angka bererti. Two significant figures. Mari kita lihat soalan yang kedua. Jadi ini apa? Bentuk piawai. Okey, 520.8 darab dengan 10 kuasa negatif 3 per 10 kuasa negatif 5. Okey, jadi nombor ni kita tukar kepada bentuk piawai terlebih dahulu. Okey, iaitu 5.208. Jadi ini titik perpuluhan ni. Okey, kita pindah dua tempat ke sebelah kiri. Okey, jadi kita perlu tambah darab dengan 10 kuasa 2, kemudian darab 10 kuasa negatif 3. Okey, bahagi dengan 10 kuasa negatif 5. Okey, jadi di sini kita sebenarnya boleh gabungkan, okey, kerana kita ada asas yang sama iaitu asas 10. Okey, kalau darab, operasi darab kita campurkan kuasa. Kalau bahagi, kita tolakkan kuasa. Okey, jadi darab dengan 10 kuasa 2 campur negatif 3. Kemudian tolak negatif 5. Okey. Kemudian equals to sama dengan 5.208 darab dengan 10. Okey, 2 tolak 3 campur 5. Berapa ni? Okey, 5.208 darab dengan 10. Ni negatif 1 tambah 5 ialah 4. Positif 4. Okey, jadi jawapannya ialah C. Mari kita lihat soalan yang ketiga. Raja 1 menunjukkan sebongkah logam berbentuk prisma. Logam itu dileburkan untuk membentuk beberapa kubus kecil yang berjisim 5 gram setiap satu. Diberi bahawa ketumpatan logam itu ialah 3,100 kg per meter padu. Cari bilangan kubus yang dapat dibentuk. Okey, jadi pertama sekali ialah kita perlu cari apakah isi padu untuk prisma ini. Okey, jadi isi padu ialah luas keratan rentas darab dengan panjang prisma. Okey, luas keratan rentas ialah segitiga kan? Setengah darab dengan tapak darab dengan tinggi, kemudian darab dengan panjang prisma ialah 2. Okey, jadi kamu akan dapat 2, 2. Okey, kita boleh cancel. 4 darab 3 ialah 12 meter padu. Okey, jadi kita tahu ketumpatan, formulanya ialah jisim per isi padu. Okey, sekarang ketumpatan sudah diberikan iaitu 3,100 sama dengan, jadi jisim kita tak tahu, kita perlu cari. Isi padu kita sudah dapat di sini 12. Okey, jadi jisim ialah 12 darab dengan 3,100. Okey, jadi kita dapat 37,200 kg. Okey, jadi kita nak tukar kepada gram kerana ni nanti kita perlu bahagi dengan gram. Okey, jadi ini kita perlu darabkan dengan 1,000. Okey, untuk dapatkan gram. Sekarang kita nak cari bilangan kubus yang dapat dibentuk jika kita nak buat kubus kecil 5 gram. Okey, jadi kita guna 37,200 darab 10 kuasa 3. Okey, kita bahagikan dengan 5. Okey, kemudian kita lihat, kita guna kalkulator. 37,200 bagi dengan 5, kita akan dapat 7,440 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, tapi jawapan yang diberikan di A, B, C, D ini ialah dalam bentuk piawai. Maksudnya kita perlu tukar kepada bentuk piawai. Okey, jadi 7.44. Okey, 1, 2, 3. Jadi kita darab dengan 10 kuasa 3. Kemudian ni kita turunkan 10 kuasa 3. Okey, kita akan dapat 7.44 darab dengan 10 kuasa. Ni 3 campur 3, 6. Okey, jadi ini ialah jawapannya. Okey, jadi kita lihat pilihan jawapan A, B, C, D. Yang manakah jawapannya? Jawapan ialah C. Okey. Mari kita lihat soalan yang keempat. Okey, diberi P asas 5 sama dengan 356 asas 8. Cari nilai P. Jadi di sini 5 asas 5 nak tukar kepada asas 8, kamu perlu 5 tukar ke asas 10 dulu. Okey, barulah
tukar kepada asas 8. Okey, jadi di sini kita nak tukar, 356 asas 8 tukar ke asas 5. Okey, jadi di sini bagaimana nak tukar? 356 asas 8 ni ialah 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Okey, jadi apabila kita nak tukar ke asas 10, kita guna 3 darab 8 kuasa 2 campur 5 darab 8 kuasa 1, kemudian campur 6 darab 8 kuasa 0. Okey, sama dengan 3 darab dengan 8 kuasa 2 ialah 192. Okey, campur dengan ini ialah 40 dan ini ialah 6 darab 1, 6. Okey, jadi kita campurkan ya. Kita akan dapat 238 asas 10. Jadi di sini kalau kita dapat asas 10, kita tukar ke asas 5. Okey, apabila kita dah dapat asas 10, kita tukar ke asas 5. Jadi kita bahagi, buat pembahagian. Bahagi dengan 5. 238 bahagi 5, 47 sini. Baki kita dapat 3. Kemudian bahagi 5 lagi. Jadi kita dapat 9 darab 5, 45, baki ialah 2. Kemudian bahagi 5 lagi, 1 darab 5, 5, jadi baki ialah 4. Kemudian kita boleh bahagi lagi 5, tak dapat bahagi, kosong. Kita letak 1 ni pindah ke bawah. Jadi ialah 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3 dan ini ialah asas 5. Jadi ini ialah jawapan untuk P. Sudah tukar ke asas 5. Jadi jawapan ialah A, B, C, D, D. Mari kita lihat soalan yang kelima. Diberi bahawa 452 asas 7 tolak M asas 7 sama dengan 166 asas 7. Jadi kalau kita nak dapat M, cikgu tulis soalan di sini. Kalau kita nak dapat M ni, di sini negatif M kita perlu tukar ke positif. Jadi kita pindah M ni ke sebelah kanan. Jadi kita dapat positif N asas M asas 7 dan kemudian ni 166 asas 7 kita pindah ke sebelah kiri. 452 asas 7 tolak 166 asas 7. Jadi maksudnya kalau nak dapat M kita mesti tolak ya. Sekarang kita buat langkah kerja di sini. Kita tolak ya. 452 tolak dengan 166, kedua-dua pun asas 7. Jadi asas 7 ni maksudnya kita hanya boleh guna digit, asas 7 ya. Base 7, kita hanya boleh guna digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sampai 6 saja. 7, 8, 9 kita tak boleh guna. Jadi di sini 2 tak boleh tolak 6 kan? Jadi kita mesti pinjam 1 dari sini. Jadi menjadi apabila kita pinjam sini kita dapat 7. Kerana ini asas 7. Kalau asas 5 kita letak 5 di atas ya. Kalau asas 2 kita letak asas 2 di atas. 7 campur 2 9 kan? 9 tolak 6 kita dapat 3. Kemudian 4 tak boleh tolak 6 kan? Jadi kita mesti pinjam 1 dari sini. Jadi ada 7 di sini. 7 campur 4 11. 11 tolak dengan 6 kita dapat 5. Kemudian 3 tolak 1 ialah 2. Jadi ini ialah asas 7. Maksudnya ialah M7 ialah 253 asas 7. Jadi jawapan ni ialah B. B. Mari kita lihat soalan yang ke-6. Diberi 2 kuasa P darab dengan 2 kuasa 3 sama dengan 64. Jadi di sini kita lihat ada asas 2, asas 2. Jadi 64 pun kita boleh tukar ke asas 2. Jadi kita perlu hafalkan semua nombor asas 2. Contohnya ya, macam 2 kuasa 1 kita dapat 2. 2 kuasa 2 kita dapat 4. 2 kuasa 3 kita dapat 8. 2 kuasa 4 kita dapat 16. 2 kuasa 5 kita dapat 32. 2 kuasa 6 kita dapat 64. Jadi semua ni kita perlu hafal kerana seringkali keluar dalam peperiksaan. Jadi di sini kita nampak ada 64 kan? Maksudnya kalau kita tukar ke asas 2, maksudnya ialah 2 kuasa 6. Jadi ni 2 kuasa 6. Jadi sebelah kiri ni kita boleh campurkan kuasa ya. P campur 3. Jadi di sini kalau asas kedua-dua belah sama, kita boleh bandingkan kuasanya. Jadi P campur 3 sama dengan 6. Jadi P ialah 6 tolak 3 ialah 3. Jadi jawapan ialah A. A.
Mari kita lihat soalan yang ketujuh. Manakah antara poligon di bawah mempunyai jumlah sudut pendalaman 720? Jadi, pendalaman interior angles 720. Okey, jadi di sini kita cuba satu persatu. Ni 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, jadi kita guna formula N tolak 2 darab dengan 180 untuk dapatkan jumlah sudut pendalaman. Okey, jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 tolak 2 darab dengan 180. Kita dapat berapa di sini? Cuba kira. 3 darab dengan 180 ialah 540 kan? Jadi bukan 720. Maksudnya bukan A. Okey, jawapan bukan A. Okey, sekarang kita cuba B. Begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini ada 6 sisi. Jadi 6 tolak 2. Okey, darab dengan 180. Ni berapa? Kira. Okey, jadi 4 darab dengan 180 dapat 720 darjah. Dapatlah jawapan. Jawapan ialah B. Mari kita lihat soalan yang ke-8. Raja 2 menunjukkan sebuah pentagon sekata. Maksudnya ada 5 sisi dan sebuah segitiga sama kaki. PQRST ialah sebahagian daripada sebuah poligon sekata yang tidak lengkap. Okey, bahagian ni ya, poligon yang tidak lengkap. Okey, jadi cari bilangan sisi bagi poligon sekata yang tidak lengkap itu. Okey, jadi sekarang kita lihat di sini ada pentagon. Jadi kita perlu cari sudut pendalaman bagi pentagon. Jadi sudut pendalaman ialah 108. Bagaimana kita dapat ni? Kita guna formula N tolak 2 darab dengan 180 bagi dengan N. Okey, jadi kita ganti 5 ke dalam N. Kita akan dapat 108 darjah. Okey, jadi sekarang kita lihat di sini RS dan ni segitiga ni ialah segitiga kaki sama. Maksudnya sini pun 39. Okey? Sini 108. Jadi sini kita boleh dapat jawapan untuk di sudut R. Jadi sudut R ni okey ialah 180 tolak 39 tolak 39. Okey, jadi apakah jawapan yang kita dapat? Guna kalkulator. Kita dapat 102 darjah. Okey, 102 darjah, ya. Okey, jadi sini 39 dan sini ialah 102. Okey, 102. Jadi sekarang kita ada di sudut R, okey, ada 108, ada 102. Jadi kita boleh cari sudut ini. Betul tak? Okey, sudut ni kita guna 360 tolak 108 tolak 102. Okey, kita dapat 150 darjah. Jadi 150 ni ialah sudut pendalaman. Sudut pendalaman. Okey? Jadi sudut peluaran ialah apa? Kita guna 180 tolak 150. Jadi sudut peluaran ialah 30 darjah. Okey, ini ialah sudut peluaran. Jadi untuk dapatkan, kita untuk mencari sudut peluaran, formulanya ialah 360 bahagi dengan N. Okey, sama dengan 30. Jadi di sini kita boleh cari N dah, ya. Kita guna 360 bahagi dengan 30. Jadi kita dapat 12 sisi. Maksudnya untuk bahagian ni, poligon ni ialah 12 sisi. Okey? Jadi jawapan ialah D. Mari kita lihat soalan yang ke-9. Raja 3 menunjukkan bulatan berpusat di O. Jika POS ialah segitiga sama sisi dan sudut SOR ialah 20. Hitung nilai sudut PQR. PQR di sini. Okey. Jadi di sini, sini ada 20. Okey, kita lukis satu garisan di sini. Okey. Sini. Jadi, kalau sudut di sini, di O, sudut di pusat bulatan ialah 20. Jadi, di sini ialah separuh daripada sudut yang tercangkum di pusat bulatan. Jadi, ini ialah 10. Okey? Kemudian, kita lihat di sini, dia kata segitiga sama sisi. POS. Okey, maksudnya, ni ialah segitiga sama sisi. Jadi, untuk segitiga sama sisi, setiap sudut ialah 60. 60, 60 dan 60. Okey, kita guna 180 bagi 3. Okey? Okey, ini 60. Jadi, kalau sudut POS ialah 60, okey, maka sudut di sini ialah ialah setengah daripada sudut yang tercangkum pada pusat bulatan, iaitu 60. Jadi setengah daripada 60 ialah 30. Okey? Jadi sekarang dia nak cari sudut PQR. Okey, PQR. Okey, jadi di sini sudut ni ialah sudut PQR ialah 30 campur 10.
okey, iaitu 40 darjah. Jadi jawapan ialah C. Mari kita lihat soalan yang ke-10. Dalam rajah 4, PQR ialah tangen kepada bulatan dengan pusat O pada titik Q. Diberi SOQ ialah diameter bulatan. Okey, SOQ diameter bulatan. Okey, jadi di sini PQR ialah tangen dan OQ ialah jejari. Jadi ini ialah 90%. Okey, 90 darjah. Okey, 90 degrees ya. Okey, kemudian kita boleh cari ni. Okey, 180 tolak 145. Jadi kita dapat 35 di sini. Okey, sudut bersebelahan. Jadi ini pun sudut bersebelahan. Okey, sini sama dengan sudut bersebelahan iaitu 35. Okey, kemudian kita boleh cari sudut di sini. Ya, kerana ini ialah segitiga sama kaki. Okey, kita guna apa? 180 tolak 35 tolak 35. Kita dapat apa? 180 tolak 70. Kita dapat 110 kan? Okey, jadi di sini 110. Okey, kemudian kita cari ni, ya. Jadi ini ialah sudut bersebelahan dengan 110 kan, iaitu 70. Okey, jadi ada 70, ada 90. Kita bolehlah cari X kan, kerana OQR tu ialah segitiga. Jadi jumlah sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180 kan. 180 tolak 70 tolak 90 darjah dapat berapa di sini? Kita akan dapat 20 darjah. Okey, jadi nilai X ialah 20. Jadi jawapan ialah A. Sekian saja video untuk kali ini. Ingat tonton video cikgu yang seterusnya iaitu soalan 11 hingga 20. Akan datang tidak lama lagi. Bye-bye!